Okey, selamat sejahtera, selamat bertemu kembali di YouTube channel Cikgu. Okey, hari ini Cikgu akan membuat bab 12 sukatan kecenderungan memusat bagi tingkatan 2K SSM. Okey, untuk bahagian pertama, okey, untuk bab 12 ialah 12.1 sukatan kecenderungan memusat. Okey, di sini kita akan lihat 3 jenis sukatan kecenderungan memusat iaitu mean, median dan mode. Okey, hari ini cikgu akan fokus kepada mode dan juga median sahaja. Di lain YouTube nanti cikgu akan mengajar bagaimana untuk mencari mean. Okey, 12.1.1 mode, mean dan median. Okey, kita lihat yang pertama iaitu mode ya. Cikgu nak ajar yang mode. Okey, apakah itu mode? Nombor 1, mode bagi suatu set data ialah nilai yang paling tinggi kekerapannya. Okey? Faham dah maksud ni? Mode bagi suatu set data ialah nilai yang paling tinggi kekerapannya. Maksud nilai itu berulang banyak kali. Kalau nampak nilai itu banyak kali, itu adalah mode. Okey, kita lihat contoh satu. Contoh satu, tentukan mode bagi set data yang berikut. Okey, sebelum kita dapat tentukan mode bagi set data yang berkenaan, kita cuba susun dulu ikut susunan menaik ataupun menurun. Okey, kita buat ya bersama-sama. Okey, 24, 18, 17, 22, 24, 30, 18, 24. Okey, kita cuba susun. Okey, di situ yang paling rendah ialah 17. Ada sekali. Okey, lepas tu diikuti dengan 18. 1. Okey, 18. Ada 2 kali. So, 18, 18. Okey, lepas tu kita lihat 18, 19 tak ada, 20, 21. Kita ada 22. Okey, sebanyak sekali. Lepas tu kita ada 24. 1, 2, 3. Okey, 24, 24, 24. Dan last sekali ialah 30. Okey, kita sudah susun ikut susunan menaik. So, bila kita nampak di sini, nombor atau nilai yang paling kerap, paling banyak kita lihat adalah 24. Itu sebanyak 3 kali. Jadi, mode kita ialah 24. Macam tu sahaja. Senang kan? Okey, di sini pula. Okey, 3, 6, 9, 12, 15, 18. So, kita nampak semua nombor ini hanya ada satu kali sahaja. So, tidak ada yang ada ulangan banyak kali. Jadi, jawapan di sini kita katakan tiada mode. Itu sahaja. Okey? Boleh faham? Okey, seterusnya kita lihat kepada yang berikutnya pula. Contoh yang berikutnya, apabila data ini diletakkan dalam bentuk jadual. Okey, macam mana kita nak tentukan mode di sini? Kita lihat kekerapan yang paling tinggi di sini. Kekerapan paling tinggi ialah 14. Jadi, mode kita baca yang di atas. So, mode kita ialah 1. Okey, boleh faham tak? Okey, bagus. Okey, itu sahaja untuk mode. Sebenarnya mode itu sangat senang. Okey. Seterusnya bahagian yang kedua yang kita nak lihat di sini ialah median. Okey, kita nak lihat median. Okey, median. Okey, median bagi set data dengan bilangan data yang ganjil ialah nilai yang berada di tengah-tengah. Okey, so apabila kita lihat data itu, data yang diberi itu adalah ganjil ya. Dia adalah ganjil, maka kita nak tentukan median, kita lihat sahaja nilai yang berada di tengah-tengah data berkenaan. Itu adalah median. Nanti cikgu akan tunjukkan contoh, kamu akan faham lagi detail ya. Okey, yang kedua, median bagi set data dengan bilangan data yang genap pula. Kalau bilangan data itu adalah genap, kita lihat pada nilai purata bagi dua nombor di tengah-tengah data yang telah disusun mengikut tertib menaik atau
menurun. So dia ada dua keadaan di mana kamu perlu menentukan median. Sekiranya data yang diberikan adalah bilangan data yang ganjil, kita ambil nilai yang di tengah-tengah. Dan kalau nilai datanya adalah genap, kita ambil nilai purata. Okey, bagi dua nombor yang betul-betul berada di tengah-tengah, tapi kita hanya boleh tentukan ini setelah data-data ini disusun mengikut tertib menaik ataupun menurun. Okey, ringkasan cikgu dah buat di sini ikut carta ini. Untuk menentukan median, terlebih dahulu data disusun mengikut tertib menaik atau menurun. Sekiranya kita mendapat ganjil, kita ambil nilai data di tengah-tengah, dan sekiranya kita mendapat genap, kita puratakan. Okey, purata dua nilai data yang terletak di tengah-tengah. Okey, baik, bagus. Okey, kita akan lihat contoh dia baru kita boleh faham. Okey, untuk contoh yang kedua ini. Okey. Okey, contoh dua. Okey. Contoh 2, tentukan median bagi set data yang berikut. Okey, sudah ada. Kita lihat yang A dulu. 5, 7, 9, 10, 12, 14, 12. So, kalau kita perhatikan, ini memang sudah berada dalam susunan yang menaik kan? 5, 7, 9, 10, 12, 14, 22. Okey, bagaimana kita nak menentukan median? Kita tentukan sama ada ini bilangan datanya adalah ganjil atau genap. Okey, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 adalah apa? 7 adalah nombor apa? Ganjil. Okey. So, kalau ganjil, cikgu dah cakap di sini. Kalau ganjil, kita ambil nilai data yang berada di tengah-tengah. So, kita lihat yang mana yang berada di tengah-tengah. Okey. 1, 2, 3. Di sini pun 1, 2, 3. So, 3 di sini, 3 di sini. So, yang terletak di tengah-tengah di sini adalah 10. Jadi, median kita adalah 10. Okey, boleh faham? Bagus. Okey, untuk yang B pula, okey, kita lihat 31, 35, 42. Okey, tidak ada dalam susunan menaik. Kita susun dulu, okey. Kita nampak di sini nilai paling rendah ialah 26. Okey, diikuti dengan 31, diikuti dengan 35, diikuti dengan 39, lepas tu 42, lepas tu 47, lepas tu 52. Okey, kita telah susun. Sekarang kita kira bilangan data dia. Sama ada bilangan datanya ganjil ataupun genap. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 ialah ganjil. So, kalau ganjil kita ambil nilai yang betul-betul berada di tengah-tengah. So, kita lihat 1, 2, 3. 3 di depan, 1, 2, 3, 3 di belakang. So, ini yang tengah-tengah. Jadi, median kita adalah 39. Senang kan? Okey, bagus. Okey, seterusnya kita akan lihat C pula di sini. Okey, di sini C ya. Okey, C 16, 12, 23, 29, 30, 17, 19, 41. Okey, kita susun dulu. Okey, nilai paling rendah ialah 12, diikuti dengan 16, diikuti dengan 17, diikuti dengan 19. Okey, lepas tu kita lihat ada 23. Okey, 23, lepas tu 29, lepas tu 30 dan 41. Okey. So, kita kira jumlah data di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 ialah nombor genap ke ganjil? Genap. So, kalau genap, cikgu dah kata kamu kena ambil purata nilai. Dua nilai yang betul-betul berada di tengah-tengah. So, kita lihat ya. 1, 2, 3. Dari sini 1, 2, 3. Betul? Okey, 3 di sini. 3 di sini. Yang betul-betul di tengah-tengah ini adalah 2 ni kan? Okey. So, kita nak cari median. Senang sahaja. Median sama dengan. Okey, kita ambil 2 nombor ini tambah dan cari purata. 19 tambah 23 bahagi dengan
2. Sama dengan, okey, cuba kira. Dapat berapa? Ya, bagus. Dapat 21. Okey? Faham? Okey, bagus. Okey, seterusnya kita lihat D pula di sini. Okey, D. Soalan D. Okey, soalan D kita lihat 11, 15, 19, 8, 13, 20 tidak disusun lagi. So, kita susun ikut tertib naik ataupun menurun. Okay, cikgu susun ikut tertib naik. 8. Lepas 8 ialah 11. Lepas 11 ialah 13. Lepas tu 15. Lepas tu 19. Lepas tu adalah 20. Okey, cikgu dah susun. Okey, nampak tak? Okey, dah susun. So, kita kira bilangan dia sama ada bilangan ganjil atau bilangan genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 adalah genap atau ganjil? Ya, genap. Kalau genap, kita ambil 2 nilai yang betul-betul berada di tengah-tengah dan ambil purata dia. Okey, kalau kita lihat di sini 2, di belakang pun 2. Yang betul-betul berada di tengah-tengah ialah 13 dan 15. Jadi, kita nak cari median. Okey, median sama dengan, okey, 2 nilai tengah-tengah tu 13 tambah 15 bahagi dengan 2. Okey, 13 tambah 15 bagi 2, kita dapat 14 sebagai median dia. Okey, boleh faham? Okey, bagus. Okey, kita dah sudah untuk median bagi set data yang kita nampak dalam bentuk macam ni dah diletak begini. Okey, sekarang kita nak lihat macam mana nak menentukan median bagi bilangan data yang ni ya, menentukan median bagi bilangan data yang genap atau ganjil dalam jadual. Dalam bentuk jadual pula kita nak lihat. Okey, dalam jadual kekerapan dan perwakilan data. Okey, sekiranya kita lihat ya, diberi dalam bentuk jadual. Okey. Bagaimana kita nak cari median? Okey, kita akan lihat okey, kita akan lihat sekiranya macam tadi kita kira sama ada bilangan datanya adalah ganjil ataupun genap. Okey, sekiranya ganjil, okey, kita akan ambil median dia akan berada pada data pada kedudukan yang ke N tambah 1/2. Apakah itu N? N merupakan jumlah kekerapan. Jadi, kamu ambil jumlah kekerapan, kamu tambah dengan 1 bahagi 2. Nilai yang kamu dapat itu adalah kedudukan median kamu. Lepas tu, lihat dari jadual. Di manakah kedudukan berkenaan untuk mendapatkan nilai median. Nanti cikgu tunjukkan contoh, kamu akan dapat lihat dengan jelas. Okey? Okey, untuk yang sekiranya, okey, kamu kira-kira jumlah kekerapan ataupun data yang kamu dapat adalah genap. So, kamu macam mana nak menentukan median? Median akan berada pada purata data pada kedudukan yang ke N/2, iaitu jumlah kekerapan bahagi 2 dan jumlah kekerapan bahagi 2 tambah 1. So, kalau pelajar lihat begini ya, formula begini, mungkin kamu rasa pening. Nanti cikgu akan tunjukkan contoh di mana kamu boleh lihat dengan jelas sekiranya dapat data ganjil, macam mana nak cari kedudukan median, dan apabila dapat data genap, macam mana nak cari kedudukan median. Okey? Okey, kita lihat contoh. Okey, ini yang cikgu maksudkan bila nak cari median apabila ada jadual kekerapan. Okey, nampak tak? So, ini adalah jadual kekerapan. Ini B, jadual kekerapan. Okey, cikgu nak tunjukkan yang A dahulu. Okey? Okey, apabila kamu nampak jadual kekerapan begini, apa yang kamu perlu buat ialah mula-mula kita cari dulu, okey, di mana kedudukan median kita berdasarkan kepada jumlah kekerapan kita, okey. So, mula-mula kita cari jumlah kekerapan, okey, sama dengan, okey, kita jumlahkan semua kekerapan yang ada di sini ya. 2 tambah 9 tambah 5 tambah 4 tambah
3 sama dengan. Okey, kita akan dapat berapa? Okey, tambahkan semua. 2 tambah 9 tambah 5 tambah 4 tambah 3 dapat berapa? Okey, bagus. Kita akan dapat 23. Okey, kalau 23 adalah genap atau ganjil? Ganjil kan? Okey, ganjil. Okey, apabila ganjil, okey, kan cikgu dah cakap tadi kan, kalau ganjil, lihat di sini. Okey, kalau dapat ganjil, median kita adalah pada data yang kedudukan n tambah 1/2. So, kita nak gunakan formula ini. Okey, so jadi kita katakan median berada pada kedudukan okey, tadi dah nampak kan? Ke n tambah 1 bahagi 2. So, sama dengan n ni jumlah kekerapan iaitu 23. 23 tambah 1 bahagi 2. Kita dapat 23 tambah 1, 24 bahagi 2 dapat 12. So, median ini bukan jawapan median tau. Ini adalah kedudukan di mana median kita berada. Sekarang kita nak cari mana kedudukan dia. Okey, nak cari kedudukan dia senang sahaja. Okey, yang ni kita nak tambahkan satu lagi kolom di bawah iaitu untuk mencari kedudukan. Okey, untuk mencari kedudukan. Jadi, cikgu nak tambahkan satu lagi kolom. So, kamu boleh buat satu lagi kolom begini untuk menentukan kedudukan. Okey, kita bermula dengan 2. Okey, bermula dengan 1 kan? Okey, 1. So, 1 ini selalunya kita mula dengan 1. So, 1 ini kekerapan dia adalah 2. So, 1 kita boleh gunakan jari. So, 1 kamu kena berhenti dekat jari 2. So, 1, 2. So, 1 hingga 2 untuk yang pertama. Lepas tu 3 hingga, okey, dia kena berhenti pada kedudukan jari kamu. Dah cukup 9. Okey, dia berhenti kat mana kamu kena kira? Bermula dengan 3. Okey, kira. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nampak tak jari cikgu dah cukup 9. Okey, so dia adalah pada kedudukan yang ke-11. Cikgu kira lagi sekali ya. Tengok lagi sekali ya. So, kita bermula dengan 3 ni. So, dia kena cukup 9. Okey, 9 jari kena cukup. So, kira dari 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cukup tak 9 jari? So, dia berhenti dekat 11. So, 3 hingga 11. Faham tak? Okey, sekarang lepas 11 ialah 12. Betul? So, 12 hingga sekarang kena cukup 5 jari. Bermula dengan 12. 12, 13, 14, 15, 16. Dah cukup 5 jari kan? So, lagi sekali 12, 13, 14, 15, 16. So, sehingga 16. Okey? Lepas tu, lepas 16 ialah 17. Hingga berapa? Okey, dia kena cukup 4 jari. Bermula dengan 17. 17, 18, 19, 20. Cukup 4 jari tak? Okey, so tanpa 20. And last sekali, 21 hingga berapa? Okey, dia kena cukup 3 jari ya. So, 21, 22, 23. Cukup tak 3 jari? Okey, 21, 22, 23. So, sehingga 23. So, ini adalah kedudukan data kita. Okey, sekarang kita dah cari di atas median berada pada kedudukan yang ke-12. So, di sini kita lihat. Di mana kedudukan 12? Di sini 12 kan? Okey, di sini adalah 12. Jadi, kita patah balik. 12 ni adalah 1, 2, 3. Kolom yang ketiga. 1, 2, 3 kat sini kan? Okey, jangan ambil kekerapan. Kita baca yang di atas. Iaitu, median kita adalah 3. Boleh faham tak? Okey, nampak tak? Ini yang tadi skor 1, 2, 3 kan? Kat sini kan? So, kita dah cari kedudukan median kita adalah pada kedudukan yang ke-12. Kedudukan yang ke-12 adalah di sini kan? So, jangan ambil 5. 5 tu kegerapan. So, jawapan median kita adalah 3 di atas. Boleh faham tak?
Okey, bagus. Okey, lagi cikgu tunjukkan satu lagi contoh supaya kamu lagi faham. Okey, kita lihat di sini. Di sini ya. Markah, okey, juga dalam bentuk jadual. So, mula-mula kita kena, langkah pertama ingat, cari jumlah kekerapan. Okey, kita cari dulu jumlah kekerapan. Senang aja. Jumlah kekerapan, tengok semua yang kekerapan ni tambahkan. 2 tambah 7 tambah 10 tambah 12 tambah 6. Okey, cuba dapatkan jawapan dia. Tambahkan dulu. 2 tambah 7 tambah 10 tambah 12 tambah 6. Dapat berapa? Bagus. Dapat 37. 37 genap ke ganjil? Ganjil kan? Okey, ganjil. So, kalau ganjil, kita akan buat seperti contoh A jugalah. Okey, iaitu median. Okey, berada pada kedudukan. Okey, apa? Pada kedudukan N tambah 1/2. Betul? So, N kita jumlah kegerapan. So, jumlah kegerapan tadi 37. 37 tambah 1 bahagi 2. Okey, 37 tambah 1 dapat apa? 38 bahagi 2. So, kita dapat 19. 19 ni bukan median ya. So, median kita berada pada kedudukan yang ke-19. Jadi, kita nak buat balik untuk mencari kedudukan median kan. Okey, buat balik pada jadual ni. Okey. So, macam mana kita nak buat? Cari kedudukan macam tadi. Okey, kalau mudah, cikgu akan buat semula lah. Markah kekerapan. Okey. Dengan kedudukan. Okey. Okey, markah 10, 20, 30, 40 dan 50. Okey? Okey, kekerapan di sini 2, 7, 10, 12, 6. Okey, kita nak cari kedudukan bermula dengan 1. Okey, 1 ni kekerapan dia ada 2, so kena cukup 2 jari. So, 1, 2. Dah cukup kan? So, 1 hingga 2. Lepas 2 ialah 3 hingga kena cukup 7 jari. Bermula dengan 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cukup tak 7 jari? So, sehingga 9. Lepas tu 10 hingga, okey, kena cukup 10 jari pula. Okey, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okey, hingga 19. Lepas 19 ialah 20, 20 hingga kena cukup 12 jari pula. So, 12 jari itu dah cukup 10 tu, tambah lagi 2 di sini. Okey, so kita bermula dengan 20. Okey, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. So, sehingga 31. Lepas 31 ialah 32 hingga kena cukup 6 jari. 32, 33, 34, 35, 36, 37. So, sehingga 37. Boleh faham? Okey, bagus. So, sekarang kita tahu median kita berada pada kedudukan yang ke-19. So, cari di mana 19? Di sini kan? Nampak tak? Di sini kan 19. Okey? Jadi, jawapan kita bukan 10. Ini kekerapan. Jawapan kita ialah 30. So, median kita adalah 30. Apa? Markah. Boleh faham? Boleh faham tak? Okey, bagus. Okey, seterusnya cikgu ada lagi 2 contoh sebelum cikgu tamatkan YouTube untuk kali ini ya. Okey, 2 lagi contoh yang menggunakan juga jadual kekerapan. Okey, tadi kita dah lihat 2 contoh tadi yang cikgu bagi di sini. Okey, dua-dua pun menunjukkan apa kekerapan, jumlah kekerapan kita adalah ganjil. Ini pun ganjil, di sini pun adalah ganjil. Betul tak? Okey, so sekarang cikgu nak tunjukkan pula sekiranya genap.
macam mana. Okey? Okey, kita lihat di sini ya. Okey, kita nak cari. Mula-mula langkah pertama cikgu dah cakap kan. Langkah pertama kita ialah kena cari jumlah kekerapan. So, jumlah kekerapan. Sama dengan, okey, nampak dah kolom kekerapan? Tambahkan semua. Okey, kita nak tambahkan semua. 5 tambah 9 tambah 6 tambah 7 tambah 3. Okey, apakah jawapan dia? Cuba cari. 5 tambah 9 tambah 6 tambah 7 tambah 3. Ya, bagus. Kita akan dapat 30. So, kalau 30, genap ke ganjil? Genap. So, kalau genap, okey, kita tahu kedudukan kita di mana? Okey, so kalau genap tadi cikgu dah tunjukkan formula kan. Okey, ini dia formula dia. Okey, kalau median, kalau kita dapat kekerapan genap, median kita berada pada purata data pada kedudukan yang ke n per 2 dan n per 2 tambah 1. Dia akan berada di dua kedudukan ini. Lepas tu kita akan cari purata. Okey, so kita tentukan dulu ya. Okey, so kita kata median berada pada kedudukan. Okey, n per 2 dan n per 2 tambah 1. Okey, n ialah jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan kita ialah 30. So, 30 per 2 dan 30 per 2 tambah 1. Okey, 30 bahagi 2 dapat berapa? 15. Dan ini 15 tambah 1 dapat 16. So, median kita berada pada kedudukan 15 dan 16. So, sebelum kita dapat tentukan, kita kena buat dulu jadual yang menentukan kedudukan. Macam tadi, kira ikut bilangan jari. Okey, so cikgu buat semula kotak ini. Okey, kita buat semula. Okey, bilangan kad kekerapan. Lagi satu adalah kedudukan. Okey, bilangan kad 6, 7, 8, 9, 10. Kekerapan kita 5, 9, 6, 7, 3. Okey, kedudukan bermula daripada 1 hingga, okey, kena cukup 5. Jari kena cukup 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, 1 hingga 5. Lepas 5 ialah 6 hingga, okey, kena cukup 9 jari. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, sehingga 14. Lepas 14 ialah 15 hingga kena cukup 6 jari. So, dia daripada 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sehingga 20. Lepas tu 21 hingga kena cukup 7 jari. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Sehingga 27. Dan 28 hingga kena cukup 3 jari. 28, 29, 30. So, sehingga 30. Okey, sekarang tadi kita dah cari median berada pada kedudukan 15 dan 16. Di mana 15 dan 16? Berada di sini kan? 15, 16 betul-betul jatuh di sini kan? Betul tak? Okey, so jawapan kita bukan yang kekerapan. Jawapan kita adalah yang di atas. So, median kita adalah median sama dengan berapa? Kad? 8 kad. Ini adalah bilangan kad kan? So, 8 kad. Boleh faham? Okey, bagus. Okey? Sama sahaja kan? Okey. Last kali contoh yang terakhir untuk YouTube kali ini. Okey, kita lihat bahagian D. Okey. Jadual menunjukkan masa yang diambil untuk menjawab soduku oleh 12 kumpulan murid dalam aktiviti kelab matematik. Okey. So, tentukan median dia. Okey. Okey, so kita nak tentukan median ni. Seperti biasa, cari dulu jumlah kekerapan. Okey, so jumlah kekerapan sama dengan ambil yang kekerapan
2 tambah 4 tambah 5 tambah 1. Dapat berapa? Ya, dapat 12. Senang kan? 12. So, 12 adalah genap ke ganjil? Genap. Okey, bagus. So, kalau genap, kita akan buat macam yang contoh ini juga, iaitu median berada pada kedudukan n/2 dan n/2 tambah 1. So, kita tulis balik kat sini. Median berada pada kedudukan berapa? Okey, n/2 dan m/2 tambah 1. Okey, n ialah jumlah kekerapan kita ialah 12. So, 12/2 dan 12/2 tambah 1. So, kedudukan berapa? 12 bagi 2? 6 dan 6 bagi 1 ialah 7. Okey, so median kita berada pada kedudukan 6 dan 7. So, sekarang kita nak tentukan kedudukan. Kita buat semula jadual ni. Okey, masa, lepas tu kekerapan dan kedudukan. Okey, okey. Yang pertama, okey. Okey, masa ke-10, 20, 30, 40, 2, 4, 5, 1. So, kedudukan kita 1 hingga kena cukup 2 jari. 1, 2. Okey, hingga 2. Lepas tu 3 hingga kena cukup 4 jari. 3, 4, 5, 6. Sehingga 6. Lepas 6 ialah 7 kena cukup 5 jari. 7, 8, 9, 10, 11. So, saya ingat 11. Lepas 11 ialah 12. Kena cukup 1 jari saja. So, 12. So, berhenti di situ. Okey. Okey, so sekarang kita tahu median berada pada kedudukan 6 dan 7. So, di mana 6 dan 7? Di sini adalah 6. Di sini adalah 7. Jadi, untuk yang 6, 30. Untuk yang 7 ialah untuk yang 6, 20. Untuk yang 7, 30. So, kita cari purata bagi ini. Okey. So, median sama dengan 20 tambah 30 bahagi 2. Dapat 50 bahagi 2. Dapat 25 minit sebagai median kita. Okey. Faham dah pelajar sekarang? Okey, bagus. So, sekian sahaja video YouTube untuk kali ini. Okey, kalau pelajar dah faham dan like video cikgu kali ini, please like and share. Okey, terima kasih. Salam sejahtera.